Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhinna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita sama bersyukurlah pada Allah. Jadi alhamdulillah, yaitu kita ngaji tentang masalah yaitu kalau ada kitab tu tengok muka Pak Atur Ruwa, muka Pak Atur Ruwa, yaitu sifat-sifat Rasul dan Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu pertama yang ta'rif Rasul. Kita telah maklum bahawa Rasul itu ialah ada beza di antara Rasul dengan Nabi. Nabi yaitu seorang yang diwahyukan kepadanya, tapi tidak diperintah supaya dia sampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia. Terkadang dia tu amalkan apa yang telah turun pada Rasul yang dulu, dan dia tidak ada hukum yang diperintah supaya dia sampaikan, tapi dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kepada Nabi. Tapi kalau Rasul saat itu maksudnya itu orang yang dilantik, diperintah oleh Allah, diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintah supaya dia sampaikan hukum-hukum kepada manusia. Maknanya Nabi ini di antara Allah dengan seorang Tuhan wahyu pada dia, dan diiktibarkan masalah dia kena, iaitu dia kena sampaikan hukum. Iktibar kata dia kena sampaikan hukum pada orang tu, dikira kata dia tu Rasul. Dia tu Rasul. Sebab tu takrif Rasul tu ialah manusia lelaki. Itu syarat lah. Syarat orang nak jadi Rasul tu kena lelaki yang merdeka, mana bukan hamba, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan syariat-syariat, serta disuruh menyampaikannya syariat sana. Sebab tu daripada tarikh tersebut, tarikh kita ada tarikh kita ada wayak saat ni kata Rasul saat ni tu, maknanya tak ada 4 perkara dah benda-benda kita kena tahu. Pertamanya bahawa Rasul ni, tengok muka Pak Atur Ruwa dah, bahawa Rasul ialah bahawa Rasul tu adalah manusia yang bertubuh badan lah. Maknanya manusia bertubuh, maknanya orang lah. Dan sebab tu setiap kali bila Rasul saat ni tu mari qalu, mereka itu berkata, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu
antum basyarum mithluna wa ma anzalal rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Maknanya mereka itu berkata antum basyarum mithluna, kamu tu rasul tu manusia serupa dengan kami juga. Sebab tu benda ni benda yang Nabi telah sebut dan Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran bahawa rasul tu nabi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Rasul tu kata dah, innama ana basyarum mithlukum, aku ni ialah manusia seperti kamu lah, tak ada manusia serupa. Tapi dan manusia Nabi ni bertulai, berurat serupa kita, mempunyai darah. Serupa manusia. Dan Tuhan sebut qalat lahum rusuluhum berkata kepada mereka rasul-rasul, innahnu illa basyarum mithlukum, tidak ada kami malaikat manusia seumpama kamu juga. Dan Tuhan sebut wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Rasul ni tidak kami utuskan sebelum engkau daripada seorang rasul saat itu illa innahum, kecuali sesungguh mereka la ya'kuluna at-ta'am, mereka itu makan wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar-pasar dan nak kita beli barang. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Tu ayat kata rasul ni serupa. Dan rasul saat itu pula qul la aqulu lakum 'indi khazainullah, katakanlah wahai rasul, aku tak berkata kepada kamu 'indi, di sisi aku, khazainullah, gedung-gedung Tuhan, wala alamul ghaib, dan aku tak tahu benda gaib. Itu sifat rasul no ayat manusia. Dan rasul tu pula qul la amliku li nafsi naf'an, katakanlah aku tidak milik untuk diri aku naf'a wala dharra, dan tidak juga mudarat, illa masya-Allah, melainkan apa Tuhan naklah. Itu di antara perkara yang ada pada rasul. Dan yang kedua ni, kita tengok muka 4 keadaan rasul itu lelaki. Rasul ni kena lelaki. Sebab tu Siti Maryam binti Imran, Maryam ni perempuan. Sebab tu dia bukan nabiyah, tapi dia waliyah. Wali Tuhan lah, orang dekat dengan Tuhan, wali. Tapi dia bukan saat itu nabi. Kerana tidak harus bahawa rasul ni perempuan. Ini telah ijma' ulama muslimin bahawa tidak pernah berlaku bahawa diutuskan perempuan menjadi rasul. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Tuhan sebut, kami tidak pernah utus sebelum engkau melainkan rijalan, orang-orang lelaki, nuhi ilaihim, kami wahyu pada mereka itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah orang erti jika kamu saat itu tidak mengetahui. Dua. Yang tiganya, keadaan merdeka, maknanya rasul ni kena merdeka, bukan jadi hamba orang tak. Maka tak dapat tidak bahawa adalah rasul itu merdeka, bukan jadi hamba, kerana hamba itu merupakan satu cedera lah. Yang akan memainkan oleh orang kafir, orang kafir saat itu memainkan lah, jatuh pangkat rendah. Sebab tu keturunan rasul ni terdiri daripada orang-orang mulia. Semenjak daripada masa Nabi Adam alaihissalam
sehingga siapa pada masa khatamil anbiya, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua saat itu orang-orang mulia semua. Tak ada orang yang tidak mulia. Lepas tu pula orang yang mulia dalam masyarakat. Kita tengok Nabi kita ni keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni orang yang masyhur dengan orang baik, orang apa semualah. Nah, kerana Rasul ni, nah, kalulah mari timbul daripada orang yang bukan orang yang mulia, jadi keturunan tak baik, orang akan kritik lah. Sebab tu Rasul ni lahna-lahna pun tidak ada daripada golongan hamba lah. Keempat, bahawa Rasul diwahyu kepadanya dengan syariat-syariat. Dan Rasul ni diwahyukan dengan syariat-syariat. Nah, kelima, tengok muka 45, bahawa Rasul disuruh menyampaikan risalahnya kepada mana-mana golongan manusia. Nah, tak kira. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, hendaklah engkau sampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau min rabbika, pada Tuhan engkau, wa illam taf'al, kalau engkau tidak buat, fama ballaghta risalatah, maka engkau tak sampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala jaga engkau pada manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak tunjuk kaum yang kafir. Itu daripada takrif Rasul saat itu kena ada 5 perkara saat ni lah. Lebih kurang sifat Rasul tu suku pula. Takrif Nabi itu ialah manusia diwahyu kepadanya dengan syariat-syariat. Sama disuruh menyampai atau tidak disuruh. Sama ada disuruh menyampai atau tidak, tetapi sekira disuruh menyampai, nah, jadi tambahkan atas sifat Nabi itu sifat Rasul. Kalulah dia saat itu seorang manusia lelaki yang diwahyukan dengan syariat lah. Nah, tak kira disuruh menyampai atau tidak. Sebab tu hak jadi Rasul tu jadi Nabi. Dan hak jadi Nabinya tak semestinya jadi Rasul. Hak jadi Nabi itu tak semestinya jadi Rasul. Ya kelihatan tu. Tapi sebab apa kadang-kadang Tuhan tak ada suruh menyampaikan hukum-hukum, maka pada ketika sukat Nabi ialah dia diwahyukan. Lepas tu pula Bismillah. Dia ni kalau disuruh kan tambahkan nama Rasul, kalau tak tambah kalau tak ada suruh menyampaikan, maka itu Nabi sajalah. Itu sajalah. Adakah perempuan menjadi Nabi? Ada tak orang tina jadi Nabi? Hak ni kita tengok muka 505 tu telah maklum bahawa telah ijma' ulama bahawa Rasul tidak berlaku atas perempuan. Rasul tak ada. Bahkan disyarat bahawa ada Rasul lelaki, berpandang pada kepentingan yang ditanggung atas Rasul. Kalau kita tengoknya kepentingan hak Rasul saat ni tu, dia kena sampai, kena pergi situ, pergi sini, maknanya kena lelaki lah tugas dia nya. Lepas tu nah, apa maksudnya pula kita kata kalulah ada hak tu Facebook, ada diwahyukan kepada orang Tino, ada ayat Quran ada sebut kan. Sebab tu kita tengok muka patun ni telah berkata setengah ulama bahawa harus berlakunya kenabian atas perempuan. Ada orang hak kata haruslah boleh berlaku Nabi jadi Nabi ni atas orang Tino. Dan sebagaimana telah berlaku turun wahyu atas setengah perempuan. Dan ada turun wahyu, tapi tadi dia jawab pula lah. Di antaranya itu Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Ada sebut Tuhan berfirman dalam Qurannya, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat.
Karena dia isterinya Sarah saat itu berdiri, fadhahikat, dia suka. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kami pula beritahu kepadanya dengan anak yang nama Ishaq, wa min warai Ishaq Yaqub. Dan selepas pada tu cucunya Nabi Yaqub. Dan begitu juga. Nah, yaitu tuhasbu wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini ada juga setengah sana itu. Nah, hak berdalil dengan hak ni lah. Dan ayat ni, dan ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan oleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam. Nah, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rokoklah, mengerjakan sembahyang bersama orang-orang rokok. Nah, maka ayat Quran Tuhan sebut atau Tuhan pilih ni lah. Dan seperti juga kita kata kisah Nabi Ummi Musa, pada Musa saat itu, wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'i. Kami wahyu kepada Musa tu an ardi'i, hendaklah dia saat ini menyusu. Fa in khifta alaih, maka jika engkau takut di atas, fa alqihi fil yam, suruh bubuh dalam raga kat waktu engkau bubuh anak. Nah, lepas oleh air oleh sungai, wala takhafi wala tahzani, dan kau jangan takut wala tahzani, jangan juta, jangan duka cita. Inna radduhu ilaiki, kami akan kembalinya pada engkau, waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadinya di antara rasul-rasul. Lepas tu Tuhan wahyu tu maknalah no. Semua hak dah sebut. Ayat Quran hak setengah kata orang tina boleh rasul tu, mazhab jumhur, tengok muka 407 tu, mengatakan bahawa orang perempuan tidak boleh menjadi nabi sebagaimana tidak boleh menjadi rasul. Maka keadaan nabi lelaki, rasul lelaki itu adalah satu syarat bagi perlatikan rasul dan nabi. Berkata mereka, sesungguhnya kita beriman bahawa telah berlaku sekadar wahyu yang diturunkan kepada orang perempuan yang disebut oleh Quran itu. Adalah wahyu yang turun kepada orang tina, tetapi tidak mesti bahawa mereka menjadi nabi. Bukan makna mereka kena jadi nabi, tak. Kerana ini tidak cukup lagi masalah tanggungjawab sebagai rasul. Turun saja tu bukan makna kata ada suruh perintah ke apa kata, tak. Dengan hukum syariat pun tak ada lagi. Sebab tu dia tetapi dia kata tidak mesti bahawa mereka menjadi nabi. Kerana ini tidak cukup lagi masalah tanggungjawab sebagai rasul. Maka wahyu kepada Sarah, Tuhan wahyu kepada Sarah saat itu, isteri Nabi Ibrahim, dan kepada ibu Musa, Ummi Musa, tidak ada sesuatu pun dari syariat padanya. Tak ada syariat pun, tak ada hukum pun. Ini adalah walaupun ia wahyu, juga ini pun walaupun ia wahyu, tapi wahyu tersebut dengan makna ilham. Ini kebanyakan ulama kata wahyu itu makna ilham. Dan iaitu habuai semua manusia. Ilham ni semua orang boleh berlaku. Bahkan wahyu ini juga berlaku pada hayawan binatang. Tuhan sebut wahyu saat itu, pada hayawan binatang pun Tuhan sebut madu apa semua tu ada juga. Tuhan sebut, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, iaitu madu, hendaklah engkau membuat sarangmu pada gunung ganang. Jadi Tuhan wahyu sini makna apa? Mana Tuhan jadikan tabiat dia, panggil warizah, tabiat dia. Sebab tu dan adapun Maryam, Siti Maryam,
Dan jika telah diwahyukan kepada suatu syariat, maka sekira ia adalah Nabi. Kalau Siti Maryam itu Nabi contoh, tentu ketika Allah pujinya dalam Quran Karim dengan Nabi. Nah, kerana pujinya dengan Nabi itu lebih aula. Tetapi apa yang warid dalam Quran, Allah Ta'ala puji Nabi dengan siddiqah saja. Orang habtubna sungguh. Mal Masih ibnu Maryam, tidak ada anak kepada Maryam itu Nabi Isa illa rasulun qad khalat. Malaikat ia adalah rasul yang telah lepas min qablihi rusul. Oh ya, sebelumnya ada rasul-rasul juga. Wa ummuhu siddiqah. Mak dia tu siddiqah, orang betul-betul benar sungguh, orang molek sungguh. Kalau sepatutnya juga kalau dia jadi nabi, wa ummuhu nabiyah lah. Tapi tak, Tuhan kata siddiqah. Itu tanda kata bukan nabi. Kana yakulanit ta'am. Dia dan mak dia tu makan ni. Sebab tu Imam Sirajuddin Ali bin Usman Al-Aushi Al-Farghani dah sebut lagi kitab Bad'ul Amali wa ma katnat nabiyyan qattu untha. Tidak pernah ada perempuan jadi nabi, wala abdun, dan tidak juga hamba, wala syakhsun fi'alin, dan tidak juga orang-orang yang melakukan buat perbuatan yang keji. Jadi tengok muka 408 kesimpulan mengenai Nabi Rasul ni. Maknanya hukum-hukum hukum-hukum hak Tuhan turunkan melalui Jibril supaya mereka menyampaikan hukum kepada seluruh manusia atau satu golongan manusia. Maka jika Allah Ta'ala menyuruhnya menyampai, maka ia adalah Rasul tu. Khulasahnya iaitu, kalaulah Tuhan suruh menyampai, Tuhan turunkan hukum-hukum, Tuhan suruh menyampai, maka itu Rasul. Tetapi jika tidak disuruhnya, maka ia ketika itu adalah Nabi. Sebab tu mengikut tarikh ini kita dapat beberapa perkara lah. Pertamanya, tidak dikehendaki wahyu kerana hubungan bahawa sebenarnya seorang itu Nabi atau Rasul adalah terhenti atas kebenaran wahyu. Dan kita boleh buat kesimpulannya bahawa nak tahu kata seorang jadi Rasul tidak, tengok masalah wahyu lah. Dan masalah wahyu ni masalah fusana lah. Wahyu ni fusana. Sebab tu kita masalah orientalis atau mustasyrikin, orang ngaji Islam untuk nak meruntuhkan Islam, perkara yang nak menentu kata sungguh atau tidak seorang Rasul tu, iaitu kena tengok kepada wahyu lah. Sebab tu dalam Sahih Al-Bukhari mula-mula sebut sekalinya kitabul wahyu, itu tab wahyu dulu. Kerana kita nak percaya apa Nabi sebut, kita kena ikrar, kita mengaku kata dia jadi Nabi. Lepas tu masalah kata dia nak jadi Nabi atau tidak, nak tengok wahyu. Tengok wahyu, tengok Quran tu lah. Quran, adakah Quran betul benar daripada Allah SWT atau dari mana dia klik tu. Sebab tu wahyu hak berlaku dok berlaku saat ni, hak kita dok sebut saat ni tu tidak dikehendak wahyu itu wahyu pada Rasul tu bukan dikehendaki wahyu itu ilham dan perasaan dalam hati, dan bukan yang kaya. Tapi wahyu hak turun kepada Nabi Rasul tu, iaitu hak Tuhan suruh amalkan li basyarin. Tidak ada bagi manusia illa amalkan basyarin ayyukallimu Allah. Tak ada manusia bahawa dia nak bertutur kata kecek dengan Tuhan, tak boleh. Illa amakal basyarin ayyukallimu Allah illa wahyan, melainkan melalui wahyu, atau min wara'i hijab, atau Tuhan buka hijab, atau yursila rasulah, atau Tuhan hantar rasul. Kena dengan tiga tu. Sebab tu wahyu hak turun pada Nabi kita bukan khayal, bukan ni. Wahyu tu kadang-kadang buka hijab, dengar selalu dah direct daripada Allah Subhanahu wa taala, atau melalui Jibril turun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kedua, tidak ada wahyu ini dalam tidur seperti mimpi. Wahyu tu ada pada Nabi, bukan dalam tidur. Nah, tetapi berlaku sedang Nabi itu dalam hal terjaga. Nabi dah jaga gini. Habis kata, adakah hamba boleh jadi Nabi? Hamba boleh jadi Nabi tak? Telah maklum dalam tarikh Rasul bahawa wajib bersifat Rasul dengan hurriyah, dengan merdeka lah. Maknanya tak ada jadi hamba. Maka adakah disyarat demikian pada Nabi? Setengah ulama mengatakan bahawa tidak disyarat demikian pada Nabi SAW. Tak syarat, kata Nabi kena merdeka, dah setengah. Katalah tu. Dan mereka mengira di antara Nabi itu Luqman, sebagaimana berkata Sya'bi dan Akrimah. Ada di antara ulama besarnya Sya'bi dan Akrimah kata Sayyidina Luqman ni Nabi. Dia hamba. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa disyarat kepada kenabian itu bebas, yakni merdeka dan hurriyah. Supaya sebagaimana disyarat keadaannya lelaki, supaya itulah kena jatuh. Dan mereka berkata pula bahawa Luqman adalah seorang hakim, bukannya Nabi. Jumhur ulama kata Sayyidina Luqman itu bukan Nabi, dia hakim, seorang bijak. Telah sebut Imam Qurtubi satu hadis pada Ibnu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, hadis riwayat pada Abdullah bin Umar berkatanya, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, lam yakun Luqman nabiyyan. Sayyidina Luqman waktu sebut oleh surah Luqman bukan Nabi, walakin kana abdan kathirat tafakkuri, tapi dia adalah seorang hamba yang banyak berfikir, husnal yaqin, yakin sungguh, ahabballah, dia cinta kasih pada Allah, fa ahabbah, maka dia kasih tu, maka Tuhan kasihnya. Famanna alaihi bil hikmah, maka Tuhan dah nikmatkan di atasnya dengan hikmah. Wa khayyarahu, dan Tuhan pilih fi an yaj'alahu yahkumu bil haqq, pada bahawa dia saat ni jadikannya dia menghukum dengan hak yang benar. Nah, faqala, dia berkata, Rabbi in khayyartani qabiltul afiyah wa taraktul bala. Dan jika diberi pilih kepadaku, aku akan terima, aku ambil al-afiyah, sejahtera, makna selamatlah. Nah, wa taraktul bala, dan aku tinggal bala. Wa in azamta alayya, dan jika akan azam atasku, fasam'an wa ta'ah, kalau Tuhan suruh kau maka dia setia taat dengan. Fa innaka sata'simuni, maka sungguhnya engkau menjagaku. Nah, itu Sayyidina Luqman lah. Lepas tu ni sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pun penting jugalah. Kerana apa ni nanti kita ngaji minggu depan, kerana lewat takut kelah so lagi tu. Dan insya-Allah minggu depan tu ada pelajar-pelajar tahap 4 dah. Dengar oleh tu. Dengar oleh tak? Dah insya-Allah dah ti minggu depan masuk awal kelah pukul 1. Pukul 1 insya-Allah pukul 1:30 atau pukul 1:15 tu molek. Dan kita sudah pukul 2:15 Dan lepas tu pelajar kelas zakat, dah zakat pula. Dan oleh itu minggu ni Ustaz nak minta gini semua pelajar hari itu minta kena buat kulasah lah, itu tulis lah, biasa tulis dah. Tapi masalah mula dapat Nabi lah, siapa mana-mana lah tempat-tempat kita pergi ngaji semua tu. Pas ni sifat Rasul kita baca lah, insya-Allah minggu depan kita nak kecek ni panjang. Hari ni panjang benar, maka kita insya-Allah kita kecek semula. Minggu depan kerana masuk lewat sangat ni insya-Allah kena sapa pada pelajar-pelajar semua Minggu lepas Ustaz mohon maaf lah kerana hari tu tak sihat, sakit uzur. Maka tahu dah Ustaz Majdan royak sihat dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.